والصحابة والتابعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعوة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. ونويت ما نوى به السلف رضي الله تعالى عنهم ونوينا ما نوى به المؤلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونوينا ما نوى به مشايخنا في الله أجمعين. اللهم اجعل نياتنا في نياتهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ومعلوم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sambung lagi pembacaan kita di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syekh Muhammad Tahir bin Mas'ud Ad-Dabbagh Al-Idrisi Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, yang disebutkan dalam sejarah kerajaan Saudi bapa pendidikan Saudi. Dan beliau ni disebut bapa pendidikan Saudi. Maknanya zaman dahulu, zaman era sebelum Saudi dan juga selepas Saudi. Beliau ni orang yang berpengaruh dalam politik dan juga orang yang berpengaruh dalam mencorokkan pendidikan di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, qala radhiyallahu ta'ala, kita berhenti baru ni pada as-sanatus sabi'atu. Jadi sebelum pada masuk peristiwa as-sanatus sabi'ah tu, maknanya tahun ke-7, ada satu perkara yang penting mengenai tahun ke-6 yang kita patut kita ambil berat, iaitu surat menyurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat menyurat baginda sallallahu alaihi wasallam itu baginda oleh kerana berlaku Hudaibiyah, gencatan senjata ataupun perdamaian Hudaibiyah. Bila berlaku Hudaibiyah itu suasana menjadi aman. Lalu biasanya orang yang masuk Islam selepas Hudaibiyah itu lebih ramai daripada ataupun seramai orang yang masuk Islam sebelumnya. Mana peningkatan. Sebab apa? Sebab tidak ada pertempuran, tidak ada peperangan di antara dua kubu besar, iaitu kubu orang Quraisy di Makkah dengan pasukan baginda Nabi SAW di Madinah. Yang kedua, baginda Nabi mengutus kepada pemimpin tanah Arab dan juga kuasa-kuasa besar dunia. Baginda menghantar surat dakwah. Jadi khitab, surat baginda Nabi, surat rasmi yang dikirimkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan utusan-utusannya, dihantar kepada raja-raja Arab, dan ada setengahnya masuk Islam dan ada setengahnya mengambil sikap tunggu dan lihat.
Tunggu dan lihat mana kalau nampak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpengaruh, mereka masuk Islam. Jadi tunggu masa, tunggu dan lihat. Tapi mereka mengambil sikap tidak berpegang dan tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata setengah ulama, apabila berlaku Hudaybiyah tu sebenarnya satu kemenangan dah dari segi maknawinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab pihak Quraisy sudah mengakui pihak baginda Nabi sebagai kuasa, satu kuasa besar, satu kuasa yang berpengaruh di negeri ataupun di tanah Arab. Yang keduanya, apabila ke raja-raja tu, Nabi telah mengambil cincin khatam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah membuat cincin yang sangat masyhurlah, yang dituliskan namanya Muhammadun Rasulullah. Cincin itu yang jatuh di dalam Bi'ru Aris, di bawah jagaan Mu'aiqib. Mu'aiqib ni sahabat Nabi daripada ahli Badar, salah seorang penjawat ataupun pegawai Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Cincin itu diambil oleh baginda Nabi ataupun dibentuk oleh Nabi, ditempa oleh Nabi untuk cop surat-surat baginda sallallahu alaihi wasallam, cop mohor, khatam. Itu tujuan utama. Jadi kalau kita baca dalam kitab Syama'il, yang mana Syama'il tu tak dengar. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, cincin itu disebut sebelum pedang Nabi. Mana cincin itu disebut sebelum pedang Nabi SAW, maknanya berdamping dengan pedang. Jadi kenapa digandingkan antara cincin dengan pedang? Kata guru kita Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi hafizahullah, kerana fungsi cincin dan pedang itu sama-sama dakwah. Pedang tu pun untuk berdakwah, cincin Nabi juga peranannya untuk mengecop surat untuk Nabi berdakwah. Jadi kalau kita tengok, apabila suasana aman, Nabi guna cincin. Mana untuk surat menyurat, untuk khatam baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. As-sanatu as-sabi'atu, tahun yang ketujuh, yakni selepas daripada hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha ghazwatu Khaybar wa fathuha. Wa fiha ay wa fi sanati as-sabi'ati ghazwatu Khaybar. Berlaku peperangan Khaybar, mana peperangan yang disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa fathuha, dan juga pembukaan Khaybar. Khaybar sekarang ni muhafazah. Muhafazah maksudnya governorit daripada negeri Madinah. Mana Madinah tu kira luas, tapi jarak dia tu dekat 100 kilo lebih daripada Madinah. Tapi masih lagi dah ada kira dalam macam Kelantan dengan Gua Musa, Kota Baru dengan Gua Musa, tu boleh kira lah. Maka Khaybar dia kan orang Yahudi, penempatan yang paling ramai orang Yahudi di tanah Arab. Dan masih zaman sekarang pun boleh search dalam Google, boleh tengok kubu-kubu Khaybar tu masih lagi seperti dulu. Kubu-kubu Khaybar, mana kawasan-kawasan Khaybar tu masih lagi terjaga dan masih lagi dilingkungi oleh kebun-kebun tamar, ladang-ladang tamar. Jadi dan dia tu penempatan orang Yahudi, yang mana kenapa sebab peristiwa ni, sebab Bani Nadir yang Nabi usir keluar daripada Madinah kerana pengkhianatan mereka pemuka-pemuka mereka, ketua-ketua Yahudi Bani Nadir tu, mereka turun ataupun mereka singgah di Khaybar. Maknanya mereka mengambil penempatan di Khaybar. Dan puak-puak Yahudi Khaybar lah sebenarnya dalam peperangan Ahzab. Mereka lah yang membangkitkan kempen peperangan terhadap baginda Nabi SAW di Madinah. Dan mereka ni ancaman kepada baginda
SAW sudah berulang-ulang kali, tapi Nabi tidak pernah mengambil tindakan apa-apa terhadap Khaybar sebab Nabi sibuk dengan orang Quraisy. Maka apabila berlaku Hudaybiyah, perjanjian damai, Nabi kita balik sebagaimana masyhur peristiwa itu kita tak sebut dalam pertemuan lalu. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab telah mempertikaikan peristiwa Hudaybiyah ni. Alama nu'tad niyyata fi dinina, kenapa kita terima syarat-syarat yang tidak menguntungkan kita dalam isi perjanjian Hudaybiyah? Maka jawab Nabi SAW, mula Sayyidina Umar tanya Sayyidina Bakar, maka Sayyidina Bakar jawab, innahu Rasulullah. Wahai Umar, sesungguhnya Nabi itu adalah Rasulullah. Mana bila dia buat, kamu jangan fikir dengan taktik kamu, dengan politik kamu, dengan fikir, dengan bijak pandai kamu dah tengok dia itu Rasulullah. Maka Sayyidina Umar tak puas hati, pergi jumpa Rasulullah. Alama nu'tad niyyata, kenapa kita kalah dah? Kerana kita menang, kita boleh menang dengan peperangan, tapi kita kalah dengan perjanjian. Allah-Allahnya begitulah, Allah-Allahnya. Bacaan Sayyidina Umarnya begitulah. Mana kita sudah rela mati dah untuk langgar kat Mekah. Perjanjian apa dia di Bai'atul Ridwan. Lepas tu tiba-tiba kita terima syarat-syarat yang tidak menguntungkan kita. Maka Nabi SAW menjawab kepada Umar, ya Umar, inni Rasulullah. Wahai Umar, sesungguhnya aku Rasulullah. Maka Sayyidina Umar ketika tu rasa takut. Orang kata kalau begini Rasulullah beritahu kalau aku ni orang munafik kot. Mana aku tak percaya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah ingatkan aku ni Rasulullah, wahai Umar. Maka Sayyidina Umar pun lepas daripada ditegur oleh Nabi SAW, jawab Nabi itu, dia keluar daripada sisi Nabi dan dia duduk dalam perjalanan balik itu daripada Mekah tu nak balik ke Madinah tu, dia jalan jauh-jauh, tak berani dekat dengan Nabi SAW. Bimbang takut apa? Kata Sayyidina Umar, dia kata aku bimbang takut-takut turun ayat Quran yang menceritakan wahai Umar itu ialah orang munafik. Habislah aku kalau turun ayat Quran tu. Maka Nabi singgah di satu tempat, hujan pada malam tu, pada pagi subuh tu Nabi SAW kepada sahabat, telah turun kepada saya semalam satu surah yang lebih baik daripada segala-galanya. Panggil Umar. Maka Sayyidina Umarnya duduk jauh. Orang panggil, wahai Umar, Rasulullah panggilmu. Kenapa dia panggil aku? Dia panggil kerana turun Quran kepada dia. Turun ayat Quran kepada dia. Ya Allah. Maka turun itu surah Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama. Jadi dua perkara lah. Pertama dalam surah itu sebut Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Baik. Satu. Yang kedua dia sebut dalam surah tu wa maghanimu katsiratan ta'khudunaha. Kamu akan dapat harta rampasan perang yang banyak. Fa'ajjala lakum hadhi. Kamu akan dapat harta rampasan perang yang banyak. Dalam ayat lain sebut wa athabakum fathan qaribah. Allah Taala akan memberi balasan kepada kamu kemenangan yang hampir tiba. Fathan qariba disebut dalam surah Inna Fatahna. Maka Nabi SAW menerima khabar berita gembira itu, bahawa Nabi sudah tahu mana fathan qariba itu adalah fathu Khaybar. Di situlah akan dapat harta ghanimah yang banyak. Maka Nabi bersiap pada awal balik tu, kata setengah ulama balik sampai di Madinah bulan Muharram, balik haji kan, bulan Muharram awal. Duduk ada riwayat kata seminggu, ada kata 2 minggu. Maka bertolak pergi ke Khaybar. Bila nak pergi Khaybar ni, orang-orang Arab Badui kata, hai besar hasil ni. Kalau menang pergi Khaybar ni, besarlah hasilnya, projeknya boleh banyak ni. Maka Nabi SAW mengisytiharkan tidak boleh pergi ke Khaybar melainkan orang yang pergi ke Hudaybiyah. Orang yang berbai'ah daripada di Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan,
Mereka sahaja yang begitu. Bahkan Nabi bawa Siti Ummu Salamah. Sebagaimana Ummu Salamah ada ketika peristiwa Hudaybiyah, maka ada jugalah Siti Sayyidatina Ummu Salamah juga pergi sama Nabi. Wa fathuha, dan juga di situlah juga pembukaannya. Jadi peristiwanya panjang, tapi kita sebut pendek. Kita pun tak perlulah panjang-panjang. Kalau cerita panjang ni banyak peristiwa besar yang berlaku di Khaybar. Antaranya selain pada pembukaan negeri-negeri itu, Nabi kita SAW telah memerdekakan Safiyah binti Huyai dan baginda mengahwininya. Safiyah binti Huyai bin Akhtab, iaitu anak kepada Huyai bin Akhtab, iaitu penghulu Bani Nadir. Penghulu Bani Nadir, maka dikahwini oleh Nabi SAW. Dan dia ni seorang wanita yang paling ternama, yang paling mulia. Jadi Nabi SAW, sikap Nabi ialah memuliakan orang yang mulia. Itu bezanya cara Nabi kita dengan cara raja-raja. Innal muluka idza dakhalu qaryatan ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Itu disebut dalam raja-raja, bila dia takluk satu negeri, maka orang yang paling tinggi akan jadi orang paling rendah. Raja akan jadi lanu. Mana terpaksa lari, terpaksa sembunyi. Tapi kalau Nabi kita SAW, bila Nabi masuk satu negeri, Nabi akan tetap memuliakan orang. Maka Nabi SAW mengahwini puterinya Huyai bin Akhtab. Bahkan baginda Nabi, sahabat-sahabat Nabi tengok Rasulullah ni, Huyai bin anaknya Safiyah ni, akan Nabi nak ambil dia sebagai suriyah, mana sebagai seperti gundik ataupun hamba lah. Dia akan diperlakukan seperti hamba ataupun akan diperlakukan seperti isteri. Maka sahabat-sahabat Nabi pakat tengok belakang. Maka selepas daripada Nabi nak balik daripada Khaybar tu, Nabi turunkan unta, siapkan unta untuk Safiyah, dan Nabi SAW duduk untuk Safiyah naik. Safiyah ni kata Siti Aisyah rendah sikit. Rendah sikit. Jadi Safiyah nak naik unta tu, dia pijak. Dia pijak paha Nabi, nak naik unta. Katanya sahabat, isteri dia. Maknanya isteri Nabi SAW. Ni katanya guru saya ni, dia kata kita tak ada buka pintu untuk isteri tak. Kata kalau buka pintu tu kalah dah tu. Kalah dengan isteri dah. Maknanya. Tapi kalau Nabi SAW, isteri Siti Safiyah nak naik unta tu, Nabi duduk kat lutut Nabi SAW naik. Itu pertama. Dan dia kenduri di tengah perjalanan balik daripada yang bersama dengan Siti Safiyah, yang kata-kata jadi mempersiapkan Siti Safiyah untuk berkahwin dengan Nabi itu ialah Siti Ummu Salamah, sebab dia ada masa itu. Jadi dia rapatlah dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berbanding dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Baik. Jadi isteri-isteri Nabi yang lain macam-macam dengan Siti Safiyah ni. Ada yang sebut Yahudiyah, Israiliyah. Kecil hati dia. Kecil hati Siti Safiyah. Dia kata tu perempuan Yahudi, Israel lagi, Bani Israel lagi. Isteri-isteri lain, katanya guru saya Syekh Ahmad Ali Taharayan Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Dia kata al-mar'atu mar'atu wa in kanat ummul mu'minin. Orang perempuan itu tetap orang perempuan walaupun ummul mu'minin. Orang perempuan itu tetap orang perempuan walaupun dia ummul mu'minin. Jadi ada juga lagu tu. Jadi Siti Safiyah sedih radhiyallahu taala anha, berkata Rasulullah suwaihibati, kata macam-macam pada saya. Dia kata begini, jawab Rasulullah SAW pandai. Jawab, dan kali jangan diam, jangan warok sangat. Betul. Dia kata Abi Harun alaihi salam. Mama dia keturunan Nabi Harun. Huyai bin Akhtab, nasab dia sampai kepada Nabi Harun. Dia kata Abi Harun alaihi salam wa ammi Musa alaihi salam wa zawji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya atau bapa saya Datuk saya atas tu
Nabi Musa, Nabi Harun. Pak saudara saya untuk saudara lah. Saudara saya Nabi Musa. Suami saya Rasulullah. Siapa dia boleh challenge? Jawab lagu tu Nabi SAW. Kalau orang kata jawab lagu tu, jangan duk kaluh lagu tu. Tu Nabi SAW. Baik. Wa fiha raja'a baik. Jadi itu satu peristiwa besar berlaku. Dan peristiwa tu juga Nabi diracun. Nabi diracun, di orang beri makan Zainab bintil Haris, isteri telah meracun kambing. Dan kambing itu bercakap memberitahu Nabi SAW bahawa saya ni ada racun, jangan makan. Tapi Nabi sudah meletakkan daging tu, paha tu di mulut Nabi. Jadi kuatnya racun tu, kadar riwayat kata sudah masuk dalam air liur Nabi SAW. Maka Nabi letak, berhenti makan berlakon. Cuma ada seorang sahabat nama Bishr, tak ingatlah seorang nama dia, meninggal dunia kerana termakan. Maka Nabi panggil Zainab bintil Haris itu, kenapa kamu buat begini? Ya, aku nak tahu kamu ni betul kau Nabi ataupun kamu ni pembohong. Kalau kamu ni Nabi, kamu tak akan mudarat apa-apa. Maka Nabi SAW mengampunkan dia pada hak baginda. Mana Nabi tidak menerima dia. Cuma oleh kerana sahabat Nabi seorang tu makan dan mati, maka Nabi menghukum qisas. Dalam mazhab jumhur ulama, dibunuh seorang perempuan bila dia membunuh orang lain, juga dilakukan hukuman bunuh. Baik. Wa fiha raja'a man hajara min al-Habasyah. Maka pada tahun itu juga, wa fiha ay wa fi sanati sabi'ati raja'a man hajara ila al-Habasyah. Kembalilah orang yang pernah berhijrah ke negeri Habsyah. Mana sahabat-sahabat Nabi yang dulu ketika mana di Mekah mereka berhijrah ke Habsyah, maka dipanggil ashabul hijrataini, orang yang berhijrah dua kali. Mereka pertama hijrah ke Habsyah, kemudian mereka berhijrah ke Madinah. Mereka tu diketuai oleh rombongan kepulangan mereka tu diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, yang dipanggil Ja'far At-Tayyar, tapi masa ni tak panggil Tayyar lagi, Ja'far bin Abi Talib. Maka pulanglah dia dengan diketuai oleh Ja'far bersama dengan rombongan daripada Yaman, naik perahu bertemu di perairan, lalu mereka sampai bapak Yaman tu bersama dengan rombongan daripada Habsyah sampai di Madinah. Maka Nabi SAW bersabda, wallahi la adri bimadha afrah, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Demi Allah, saya tak tahu yang mana satu yang saya lebih gembira, dengan kemenangan di Khaybar ataupun dengan kepulangannya Ja'far. Tak tahu yang mana satu lebih menggembirakan saya, maknanya dengan kemenangan di Khaybar ataupun dengan kepulangan Ja'far. Mana Ja'far tu sebagai ketua rombongan orang-orang muhajirin daripada Habsyah. Wa fiha futihat Fadaka sulhan. Dan pada tahun ke-7 juga dibuka Fadak. Fadak tu satu kawasan tak jauh daripada Khaybar, tapi dibuka dengan secara berdamai. Fadak ni kawasan ladang. Begitu juga penduduk Khaybar juga kawasan pertanian. Jadi penduduk Yahudi Khaybar, mereka kebanyakan kubu-kubu Khaybar tu dibuka secara peperangan. Melainkan dua kubu yang terakhir, kalau tak silap, itu mereka menyerah kalah dengan syarat, secara bersyarat. Maka antara syarat mereka-nya ialah tanah mereka dan membayar hasil kepada Nabi SAW. Dan Nabi terima syarat untuk sementara sebab untuk peralihan. Dan kalau kami sampai masa kami nak usir kamu, kami boleh usir kamu. Maka diterimalah. Jadi Fadak itu juga dibuat secara perdamaian. Qala wa fiha ghazwatu Wadil Qura. Kita semayang dulu kan ni? Kita semayang dulu. Molek juga. Baca street sampai sana tu sampai kita semayang. Wa fiha ghazwatu Wadil Qura. Dan pada tahun yang ke-7 juga berlaku peperangan Wadil Qura. Wa fiha umratul qada, dan juga pada tahun yang ke-7 berlaku umratul qada.
Ingat dah kita sebut ni bulan Zulqa'dah. Umratul Qadha. Jadi fadak tu bukan selepas daripada balik puak-puak Khaybar. Balik daripada Khaybar tu langsung. Berlaku perdamaian dengan puak-puak fadak. Muka fadak tu sudah dapat berita dah apa yang berlaku. Orang Mekah lambat sikit tahu. Lambat sikit tahu tentang Khaybar tu. Wa fiha umratul qadha. Wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biman hadara al-Hudaybiyah ila Makkah mu'tamira. Gina Nabi sallallahu keluar bersama dengan para sahabat dengan mereka-mereka. Man tu walaupun dalam bahasa Arab dia boleh kalau kita tilik pada lafaz mufrad ya. Man dengan mereka, tapi kita terjemah mereka pasal apa? Sebab tilik kepada makna. Orang yang bersama dengan Nabi tu ramai dia pergi ke Hudaybiyah tu. Ada riwayat kata 1000 lebih. Man hadaral Hudaybiyah, mana orang yang bersama Nabi ketika peristiwa Hudaybiyah tahun lepas, tahun sebelumnya iaitu tahun ke-6, Nabi bawa belaka untuk pergi buat umrah qadha. Mana semuanya mengikut Nabi SAW untuk qadha pada bulan Zulqa'dah tahun depan tu. Ila Makkah mu'tabiran, ay hal keadaannya baginda Nabi melakukan umrah. Wa kharajat Quraisy ila ru'usil jibal. Maka keluarlah oleh Quraisy kepada kemuncak-kemuncak bukit. Mana mereka kita pergi akhir angin ya. Pembesar, maksud Quraisy ni mana pembesar-pembesar Quraisy. Orang tokoh-tokoh ternama Quraisy, sebab mereka isi perjanjiannya Hudaybiyah Nabi boleh masuk ke Mekah selama 3 hari. Nabi boleh masuk ke Mekah selama 3 hari, maka pembesar-pembesar Quraisy kata, tak nak tengok aku Muhammad masuk Mekah. Kita buat apa? Kita pergi holiday lah. Kita pergi holiday. Apa dia ni, tanah-tanah tinggi Kayangan sikit. Untuk tu bahasa Pak Saku tu. Tanah-tanah tinggi Highland ni Kayangan dah sebenarnya. Maknanya pergi ke apa dia ni, bukit-bukit, kawasan-kawasan peranginan, buat masyafah sikit. Pergi berjalan. Tinggallah, maaf bahasa yang guna, tinggallah puak-puak hanya-hanya di Mekah ni. Ada juga dalam Masjidil Haram tu masih ada lagi orang kafir masa Nabi masuk umrah. Cerita ni masyhur, diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Bila Nabi sapa, dekat-dekat Nabi nak sapa buat umrah tu, puak-puak baki ni bahasa Melayu mana tak comel. Dalam bahasa orang Arab comel maknanya sakit baki yang tinggal yang baik. Tapi bahasa Melayu ni sakit baki ni tinggal yang tak baik. Jadi maknanya mana yang tinggal lagi hak penduduk Mekah Quraisy dekat dia buat juk lah sama-sama dia. Hak mari hari ni hak nak mari buat umrah ni puak-puak hak takdemil belakang dah ni asabathum humma Yathribah. Mereka ni sudah kena demam panas Yathrib belaka dah. Mana mbek belaka tak sihat belaka ni puak-puak hak mari ni. Tak sedap pelik dah. Jadi hak mari ni mana maksud mereka Nabi lah, Nabi dah juga sahabat-sahabat. Memang betul. Nabi bila sapa dia Yathrib bukan lembek, mana Nabi kena demam panas. Sahabat-sahabat Nabi demam belaka, tak mana tak rasi. Jadi mereka ni maklumat tu dia ambil yang buat isu belaka tu. Jadi bila begitu, apabila sampai Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, okey kita sapa ni kita tawaf umrah. Minta sapa 3 round yang pertama berlari. Tawaf umrah tu berlari-lari anak. 3 round yang pertama. Boleh? Batu minta orang laki-laki tu buka bahu kanan. Buka bahu kanan biar nampak ni. Bicep. Bukanlah bicep. Nabi tak sebutlah bicep. Tapi sebut biar nampak ni. Masa sebelah kanan ni. Biar nampak kita ni gagah. Siapa tu? Lari. Tak letih kau puak-puak ni. Jadi kata dalam riwayat. Mereka duduk, puak-puak orang kafir duduk di sebelah Hijr Ismail. Nabi masuk start tawaf daripada Hajarul Aswad. Jadi orang kafir yang masih ada di Mekah tu duduk belah Hijr Ismail. Masuk tu dengan pelarian tu. Hai, biar betul.
Tak letih sikit abuk ni dalam jalan ni. Daripada 8 hari jalan ni. Tak letih. Pari. Ho. Mana? Atina. Fidun. Maknanya kita zaman sekarang ya. Dia keliling. Lalu kat depan ni. Tunjuk body. Sebab apa? Puak orang kafir tu duduk di sebelah Haji Ismail. Jadi apabila sahabat-sahabat Nabi di belakang rukun Yamani, mereka berjalan kaki. Sampai kat bucu Rabbana tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, bucu rukun Yamani tu mereka berjalan kaki. Sebab apa? Sebab orang tu tak nampak. Jalan kaki. Sampai kat Hajar Aswad lari pula 3 round. Jadi kata sahabat, kata Nabi tidak menyuruh kita lari 7 round, melainkan untuk menjaga nyawa kami. Untuk menjaga illal ibqa'a alaina. Kerana Nabi nak menjaga nyawa kami, takut keletihan. Letih fikir dia juga. Wa makatha sallallahu alaihi wa alihi wasallama 3 ayamin wa raja'a. Maka Nabi SAW duduklah di di Mekah selama 3 hari sahaja. Kemudian Nabi kembali. Kerana tu Nabi tak buat haji. Nabi hanya boleh pergi umrah saja sebab syarat perjanjian 3 hari. Kalau nak buat haji kena ayyaman ma'dudat. Kena banyak hal juga, kena Jadi itu kerana diganti umrah qadha. As-sanatu tsaminatu wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, sambung bulan insyaallah.